Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi untuk sambung tentang pertumbuhan primer dan sekunda. Kali ini kita tengok kepentingan. Okey, kepentingan pertumbuhan primer dan sekunda. Okey, slide ni saya pilih dalam ramai-ramai, saya pilih Liana dan Fakihah punya slide lah. Okey, saya dah review kebanyakan slide awak. Mostly semua cantik-cantik. Cuma kali ni saya pilih random slide Liana dan Fakihah lah. Okey, yang lain jangan sedih-sedih. Kita ada banyak lagi slide untuk saya pilih lepas ni. Okey. So kita tengok kepentingan dahulu ya. Dia ada langsir-langsir lagi. Okey, kita tengok kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunda. Okey, mesti bila soalan tentang kepentingan ni, mesti tahu dalam kepala awak matlamat. Apa matlamat pertumbuhan primer? Apa matlamat pertumbuhan sekunda? Okay, ingat balik, pertumbuhan primer tujuan utama dia adalah untuk menambah kepanjangan. Panjang pucuk dan panjang akar. Okay. Manakala pertumbuhan sekunda untuk menambah kelebaran, ukur lilit, diameter batang tumbuhan. Kenapa nak tambah kelebaran? Okay, jadi kepentingan ni adalah menjawab dari segi kena berpatah balik kepada matlamat asal tadi. Okay. Okay, kita tengok untuk pertumbuhan primer. Okay. Kepentingannya. Okey, kenapa nak tambah kepanjangan? Supaya, untuk pucuk lah, supaya dapat menyerap lebih banyak. Okey, tambah kat sini, lebih banyak cahaya matahari. Okey, untuk menjalankan fotosintesis. Okey. Okey, tambah poin lagi satu kat sini tentang akar. Okey, akar. Okey, kenapa nak tambah kepanjangan akar? Okey, untuk menyerap lebih banyak air dan garam mineral. Lebih banyak. Okey. Sebab kita tanya kenapa lebih panjang. Jadi kena lebih banyak air yang diserap. Untuk apa? Untuk diedarkan ke seluruh tumbuhan ataupun untuk meningkatkan sokongan kepada tumbuhan. Okey. Okey. Kena tahu juga pertumbuhan primer ni akan menghasilkan phloem primer dan xylem primer. Okay, yang mana? So, kepentingan phloem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis tadi dari daun ke seluruh tumbuhan yang lain. Dan xylem, apa tujuan dia? Apa kepentingan dia? Mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tumbuhan untuk digunakan dalam proses metabolisme ataupun memberi sokongan. So ada dua fungsi lah. Okay, untuk tumbuhan herba, air inilah sokongan dia dalam xylem. Okay. Manakala selain daripada tu, air juga digunakan dan garam mineral juga digunakan dalam pelbagai proses dalam tumbuhan. Okay. Itu kepentingan untuk primer. Settle. Okey, untuk sekunda. Okey, kena tahu matlamat dia untuk tambah ukur lilit. Untuk apa? Untuk lebih stabil. Kena tulis perkataan untuk memberikan lebih kestabilan. Tambah perkataan lebih atas tu. Okey, dengan cara menambah diameter batang dan akar. So that bila akar tu besar, tumbuhan tu lebih kukuh untuk tegak kan. Okey. Memberikan sokongan mekanikal. Sokongan salah eja. Okey, sokongan mekanikal. Okey, sebab kita akan menghasilkan, untuk pertumbuhan sekunda akan terhasil xylem sekunda dan phloem sekunda. So, xylem akan memberi sokongan kepada tumbuhan lebih bila ada xylem sekunda. Okey. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tisu phloem dan tisu xylem secara berterusan menggantikan tisu yang tua dan rosak. Okey. Dan juga hidup lebih lama. Okay, sebab dia lebih stabil. Dia lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem. Okay, jadi itulah kepentingan dia supaya pokok tu tahan lebih lama. Okay, boleh? Okay, seterusnya kita akan melihat perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunda dalam tumbuhan eudicot. Okey, nak banding. Bila sebut tentang perbandingan,
Perbandingan dalam kepala, jangan anggap hanya perbezaan. Perbandingan adalah persamaan dan perbezaan. Ciri yang awak nak bandingkan sekarang ni untuk prima dan sekunda. Okey, jadi kena sediakan kedua-duanya sekali. Okey. Jadi untuk persamaan, untuk persamaan mesti tulis kat depan ni. Mesti tulis kedua-duanya. Okey. Kedua-duanya dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Ialah prima tambah saiz kepanjangan. Sekunda tambah saiz kelebaran. Okey. Jadi kedua-duanya. Kena tambah perkataan kedua-duanya. Kedua-duanya berlaku dalam tumbuhan berkayu. Okey. Tapi untuk tumbuhan herba hanya prima. Tapi tumbuhan berkayu dua-dua akan dialami. Okey. Sama ada prima atau sekunda. Yang ketiga, kedua-duanya melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Okey, sebab kita nak tambah bilangan sel, nak tambah kepanjangan, kelebaran sel kan, kelebaran organ tu, struktur tu. Jadi mesti melibatkan pembahagian sel untuk menambah bilangan sel. Okey, jadi adalah secara mitosis. Inilah keyword dia. Okey, sorry. Okey, saiz tumbuhan. Okey. Okey, jadi ni adalah persamaan. Kena letak ya, tambah kat sini kedua-duanya. Okey, next. Perbezaan. Okey, bila membandingkan perbezaan, mestilah aspek yang sama yang dibandingkan. Okey, ni sedang membandingkan tisu meristem. Dua-dua ni. Ni sedang membandingkan arah. Ni, arah. Yang ni ketebalan. Okey, mesti seiring. Okey, jadi untuk pertumbuhan prima, tisu meristem yang terlibat adalah meristem apex di hujung akar dan hujung pucuk. Manakala pertumbuhan sekunda melibatkan meristem lateral, melibatkan cambium vascular dan cambium gabus. Okey. Arah pertumbuhan, secara memanjang, prima. Secara jejari, lebar. Ketebalan kulit kayu, prima since dia hanya menjalani sekali jenis pertumbuhan, jadi dia nipis lah. Manakala pertumbuhan sekunda tebal sebab dia ada xylem sekunda, ada phloem sekunda, ada cambium gabus yang menghasilkan tisu gabus, betul? Jadi dia lebih tebal. Bandingkanlah, katakanlah pokok herba, pokok apa? Pokok cili, katakanlah pokok cili dengan sekunda. Contoh pokok apa lagi? Pokok herba yang mudah. Pokok ulam raja dengan pokok sekunda, pokok mangga. Tebal dia, beza dah. Boleh tahu kan? Cuba awak toreh guna kuku awak kat kulit dia orang, kat kulit batang tu. Kan? Yang tebal ni tak boleh nak ditoreh guna kuku. Yang nipis ni boleh. Kehadiran tisu berkayu. Prima tidak mempunyai tisu berkayu. Sekunda mempunyai tisu berkayu. Kehadiran gelang tahunan. Prima tak ada gelang tahunan. Sebab dia jangka hayatnya pendek. Jadi tak bertahun-tahun pun. Boleh jadi semusim, 2 musim je. Pertumbuhan sekunda mempunyai gelang tahunan akibat kadar pertumbuhan yang tidak sekata. Lagi-lagi di negara 4 musim. Ada musim yang kadar pertumbuhannya rendah. Musim sejuk, kadar pertumbuhannya rendah. Musim bunga, kadar pertumbuhannya tinggi, cahaya matahari cukup. Jadi adalah gelang tahunan yang menunjukkan satu kadar pertumbuhannya laju, satu lagi kadar pertumbuhannya rendah. Apa kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunda dari segi ekonomi? Kita tengok. Kita akan melihat kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunda dari segi ekonomi. Kena ingat balik ciri-ciri tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunda ni adalah dia mengalami pertambahan diameter.
Okey, ukur lilit. Jadi dia besar, keras, lama, tahan lama pokoknya. Jadi dengan ciri-ciri itu, dia boleh sesuai digunakan untuk menghasilkan struktur bahan binaan. Rumah, perabot, bot, pagar, pintu. Tak reput lah, tak mudah reput. Yang kedua, gelang tahunan. Okey, tumbuhan sekunder ni akan mengalami menghasilkan gelang tahunan akibat kadar pertumbuhan yang tak sama. Maka dia dapat dijadikan barang perhiasan, meja, kerusi kan. Okay, nampak ada corak-corak kat situ. Okey, seterusnya kayu dan kulit pokok, hopia, merawan, meranti, gaharu, cendana. Okey. Pokok ni dia akan menghasilkan resin, minyak. Resin macam getah kan. Minyak. Okey. Untuk digunakan sebagai bahan pelekat. Okey. Untuk dikomersialkan menjadi bahan pelekat, minyak wangi, minyak gaharu, minyak cendana. Okey, ubat-ubatan. Contoh tongkat ali ya. Okey, yang keempat, tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder ni, salah satu contohnya adalah tumbuhan berbunga. Okey, yang ada bunga cantik kan, kenanga, cempaka, kemboja yang boleh dijadikan hiasan. Okey, tu kepentingan dia. Bolehlah jual kan? Okey, dapat duit, dapat meningkatkan ekonomi. Okey, seterusnya, selain pada tumbuhan berbunga adalah pokok buah. Okey, juga bila dijual dapat meningkatkan ekonomi. Jauh betul pergi apple ni. Kita ada pokok mangga, pokok durian, pokok rambutan contohnya menjana sumber pendapatan ekonomi negara. Okey, so sampai sini je lah. Okey, slide Liana dengan Fakihah. Kita dah tengok tentang ciri. Okey. Perbandingan dan persamaan dan perbezaan primer dan sekunder, kepentingan pertumbuhan primer dan sekunder dan juga kepentingan sekunder dari segi ekonomi. Okey, terima kasih semua. Harap semua fahamlah. Okey.